Assalamualaikum, selamat petang semua. Apa khabar? Okey, kita cerita sedikit tentang Pergoven hari ini. Dah keluar keputusan DNA test telah membuktikan yang Pergoven yang berada dalam jet yang jatuh tempoh hari. Dan sekarang pula list yang ada dalam jet persendirian itu semua DNA test siapa yang berada dalam jet itu dah confirm. Memang semua ada dalam jet itu. Siapa yang berada di dalam jet itu? Salah seorangnya adalah orang penting Wagner, macam ketua Wagner juga, komander Wagner. Dmitry Upkin juga berada di dalam jet itu. Dan Dmitry Upkin adalah ketua leader former GIU Rusia Intelligence Officer. Sekarang Rusia sedang menyiasat siapa yang letupkan jet itu. Ketika askar Wagner 2,000 orang, Dmitry Upkin sudah join Wagner. Dan sekarang 20k askar Wagner. Dan lepas ni saya hantar anda gambar suspek utama yang meletupkan jet pejuang Wagner. Okey, ini gambar tadi tu, gambar suspek utama pembunuhan Pergoven. Nama dia Artem Stefanov. Dia adalah salah seorang dari pilot yang mempunyai akses sebelum jet itu terbang. Dan kali terakhir beliau berada di Chamchaka. Dan lepas itu beliau hilang dari radar. Tak tahu sama ada jika beliau masih hidup atau mati. Dan US ada pernah keluarkan memo yang Pergoven wanted, dan siapa memberitahu di mana Pergoven berada akan dibayar $250,000. Dan apa yang terjadi di Niger pula, 12,000 askar ECOWAS sudah bersedia untuk menyerang Niger. Dan semalam juga ada attack di Moskow menggunakan drone. Dan Guardian Media berkata yang serangan Ukraine terhadap Rusia menggunakan drone di Moskow tidak pun menakutkan rakyat Rusia. Malah sekarang mereka yang kerajaan mereka yang menyerang Ukraine ini, mereka yang tidak menyokong kerajaan Rusia sebelum ini sudah pun menyokong kerajaan mereka balik. Disebabkan oleh serangan drone yang bertalu-talu, tapi tidak ada apa-apa yang baiklah. Drone murah pakai, macam mana nak menghancurkan bangunan ke apa, tak boleh. Memang Ukraine hanya nak menakut-nakutkan saja rakyat Rusia. Dan kebelakangan ini kalau siapa yang pernah pergi ke Moskow baru-baru ini, mereka akan nampak dan maklum. Dan perang ini bukan perang Rusia dengan Ukraine, tapi perang US dan Rusia. Ini yang rakyat Rusia ingat dalam otak mereka. Dari Ukraine officer yang menjalankan tugas di Rabotino berkata yang Ukraine telah berjaya melalui tempat Rusia menanam periuk api. Dan officer ini berkata lepas ini Ukraine boleh mara ke hadapan. Dan Rusia telah menggantikan askar mereka balik dan berehat di Rabotino. Dan di mana-mana di dari War of Study US mereka berkata yang askar payung terjun dan askar Marine ini di Rabotino yang digantikan dengan askar yang berada di Rabotino ini adalah daripada Kupiansk yang telah dihantar ke Rabotino. Tapi daripada channel ini, pandangan kita bukan askar ini di Kupiansk yang datang ke Rabotino sekarang, kerana askar yang berada di Kupiansk
tidak ada askar Marine dan tidak ada askar payung terjun. Okey, di Kupian pun askar biasa sahaja. Tapi askar payung terjun dan askar payung terjun dan askar Marine ni daripada Kherson yang dihantar ke Robotino, dan askar di Robotino diberi rehat. Dan askar di Kupian pun sekarang tengah nampak macam letih kerana ini adalah taktik Rusia. Bila askar dah berapa hari bulan ke perang, mereka akan ditukar dengan askar yang fresh. Sebab tu serangan di Kupian pun masih menunggu detik untuk Rusia makin ke hadapan, kerana mereka menukar askar, menambah senjata baru ke apa yang diperlukan. Baru lepas ni mereka akan menyerang balas. Ini adalah taktik-taktik Rusia yang biasa kalau kita lihat. Dan di Ugleda, tak jauh dari Donbas, Rusia cuba menawan Ugleda balik. Dan ini adalah di sebelah utara Ugleda pula. Ada counter attack di Cheksyevka, dan Rusia cuba push keluar askar Ukraine keluar dari kampung ini. Dan askar Ukraine berada di separuh di kampung di Cheksyevka ni. Dan sekarang kita lihat Ukraine semakin lemah dari segi senjata berat. Kita boleh lihat senjata berat digunakan hanya beberapa tempat penting saja, bukan di semua tempat, tapi hanya di tempat yang penting saja mereka gunakan senjata berat. Kerana kita tahu US pun sekarang mungkin adalah simpan senjata di Ukraine, tapi sekarang nak masuk senjata baru, kita tak tahu bila. Kita pun belum, dah berapa minggu dah kita tak dengar adanya macam bantuan senjata ke apa. US tak memberitahu lagi apa yang mereka berikan, tak seperti dulu. Kerana dulu mereka memberitahu apa senjata mereka beri, dan selepas itu Rusia akan mencari di mana senjata mereka simpan. Mungkin mereka dah tahu kan sekarang, sebab tu mereka tak nak bercerita. Alih-alih senjata semua dah ada. Jadi ini lagi kita akan lihatlah peperangan ini semakin sengit di Ukraine. Assalamualaikum, selamat petang, selamat mengetih everybody. Jangan lupa support channel Abang Belanja Abang Give, okay? Yura!